Okey, sekarang kita tengok contoh 11. Lukis graf Y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2x untuk dia bagi julat X di antara 0 dan 2 pi. Bila dia bagi julat, kita follow julat dia. Okey, macam mana ni? Tak ingat, tak tahu nak buat. So, untuk permulaan, kita kena cari nilai dulu. Okey, macam mana nak cari nilai? Awak dah tahu kan? Benda ni, okey, dia sama juga dengan negatif 2 cos 3 per 2x tambah 3. Sebab dia ikut y sama dengan A sin bx plus c. Nampak? Okey, di mana kita nak tentukan saiz kelas dia menggunakan color. Color dia adalah B. Okey, color dia adalah B pula. Color dia adalah 360 darjah per B ataupun 2 per B pi ataupun 2 pi per B. Ini kena ingatlah. Okey. So, awak tengok B dia adalah 3 per 2. Nampak? So, 3 per 2 sama dengan 2 pi per 3 per 2 B B dia 3 per 2. So, sorry. So, kalau dia 2 pi bahagi 3 per 2. So, kita akan dapat 2 pi darab 2 per 3. Kita akan dapat 4 per 3 pi. Bermaksud setiap 4 per 3 pi, graf tu berubah, titik perubahan graf tu. Maksudnya kalau satu kala dia sama sampai 4 per 3 pi. Nampak? Baru sambung kala kedua. Okey, so kita nak tahu saiz kelas. Saiz kelas 4 per 3 pi ni saiz kelas 4 per 3 pi bahagi dengan 4. Nak ambil yang senang je. 4 per 3 pi darab 1 per 4. So kita akan dapat satu saiz kelas adalah satu selang kelas adalah 1 per 3 pi. Bermaksud start daripada kosong, dia pi per 3, 2 pi per 3, 3 pi per 3 adalah pi. Nampak? Okey, next. 4 pi per 3, 5 pi per 3, 2 pi. Okey, boleh? Okey, so kita cari nilai menggunakan apa sudut kat sini. Sebab dia punya julat dalam pi, so sudut kita pun dalam pi. So y tolak 3, y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2 x adalah 0. So tekan kalkulator, kita akan dapat cos 1. So kat sini 1. Next, y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2. Pi per 3 ni 180 per 3 kan. So 60 cos So kita dapat 3 tolak 2 cos 93. Boleh? Okey, so next, y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2. X dia adalah 2 per 3 pi. So kita akan dapat 3 tolak 2 cos 180 dapat 5. So next, y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2 pi. Pi ada 180. So 2 kali 1 90. 3 tolak 2 cos 3 darab 90 jadi 270.
So dapat 3. Okay, next 3 tolak 2 cos 3 per 2 4 per 3 pi. So dapat 3 tolak 2 cos 360. 1. So next 3 tolak 2 cos 5 pi per 3. 2 per 3 dulu kan. 2 per 3 darab 5 per 3 pi. So kita akan dapat 3 per 2, sorry. 5 per 2 pi 450. Jadi 3 tolak 2 cos 450, kita akan dapat 3. Nampak? 3 tolak 2 cos 3 per 2 pi. So kita akan dapat 3 kali 180 adalah 540. Jadi 3 tolak 2 cos 540, kita akan dapat 5. So sini adalah 5. 3 1 3 5 3 1 5. Okey? 3 1 3 5. Okey. Kemudian kita lukis graf dia. Okey, nak lukis graf mesti ada paksi. So, paksi X, paksi Y. Nampak? Okey. So, kita letaklah sudut yang kita ada. 0, 60. Okey, sebabkan dia punya paksi X dia adalah pi kan. So kat sini dalam bentuk pi lah. Pi per 3, 2 pi per 3, pi 4 pi per 3, 3 pi 5 pi per 3, 2 pi. Okey, so kat sini 1, 3, 5. Okey, skala kena sama seimbang skala dia sama. Skala dia sama. Skala dia maksudnya jarak ni samalah dengan jarak ini, samalah dengan jarak ini. Okey. 135 tu patutnya sorry. Silap. Mana ada skala 1 kan? Jadi 2, 4, 6. Okey. So tengah-tengah dia 1, 3, 5. Okey. So kita plotkan dia. 0 dengan 1. So 1 kat tengah ni. Okey, so kita plotkan 0 dengan 1. Pi per 3 dengan 3. Nampak? 2 per 3 pi dengan 5. Pi dengan 3. 4 per 3 pi 1. 5 pi per 3 3. 2 pi 5. So ambil ni awak nampak tak? Bengkok sikit. Okey. Inilah graf awak. Okey, boleh? Boleh? Okey, so kita boleh katakan di sini graf, maksudnya ni, kenapa graf cos adalah macam gini kan? Awak tahu tadi kita buat graf cos macam mana mula? Graf cos yang ni kan. Tapi kenapa dia macam gini?
Okey, sebabnya dia jadi macam ini sebabnya apa? Sebabnya dia negative cos. Bila negative cos, asal macam ni, bila negatif dia pantul ke paksi X. Dia akan jadi ke atas. Nampak? Ni untuk graf negatif cos. Okey? Boleh? So yang ni graf dia dipantulkan pada paksi X mengikut translasi 0, 3. Iaitu dia graf tu daripada negatif 2 dia naik 3. Sebanyak 3. Okey? Boleh? Okey. Next. Kita tengok contoh 12. Nyatakan fungsi kosinus yang diwakili oleh graf dalam rajah di bawah. Okey, sekarang dia dah bagi graf. Kita kena tahu apa nama dia. So kita refer balik y sama dengan A cos BX tambah C. Nampak? A untuk apa? Amplitude. Jadi amplitude dia yang mana? Yang ni kan? So y sama dengan 4 cos. Dia kata fungsi cos, jadi cos lah. Okey, y sama dengan 4 cos B. B ni adalah kala apa? B ni berapa kala dia? Berapa kitaran dia? Awak tengok. Cos bentuk dia macam gini. So, bentuk cos yang pertama 1. Nampak? Yang kedua, jadi berapa kala? 2 kala. 2x. Tambah. Okay, C ni translasi pergerakan dia ke atas ke bawah. Ada tak pergerakan dia? Sama tak amplitude dia? Sama kan? Bila sama, dia tak ada pergerakan. Bila dia punya sama ni, dia tak ada pergerakan ke atas atau ke bawah. Jadi C dia kosong. So, nama graf ni adalah y sama dengan 4 cos 2x. Okay, boleh? Okay, next. Contoh 13. Diberi fx sama dengan 3 sin 2x untuk 0 hingga 360 darjah. Nyatakan kala bagi graf fungsi tersebut. Seterusnya, nyatakan bilangan kitaran graf pada julat tersebut. Jadi berapa kala? Berapa kala? 2. Okey. Nyatakan kala bagi graf fungsi tersebut. Kala adalah, ada rumus tu kan? Kala ialah 360. Ada rumus tu. Kena ikut rumus. Kala sama dengan 360 bahagi B. Jadi 360 bahagi B dia adalah cikgu tulis kat sini. Kala sama dengan 360 bahagi B. B adalah 2. So kala sama dengan 360 darjah bahagi 2 dapat 180 darjah. Okey, faham? Seterusnya, nyatakan bilangan kitaran graf dalam julat tersebut. Bermaksud satu kala 180. Jadi kalau 2 kala adalah satu kala 180. Kalau 2 kala adalah 360 kan. Jadi berapa kitaran? 2 kitaran. Faham? Okey, next. Nyatakan amplitude bagi graf tersebut. Amplitude adalah 3. Tuliskan koordinat bagi titik maksimum dan titik minimum. Yang ni macam mana nak cari? Okey, sekarang kena buat apa? Kalau tak ada ni, kita kena buat apa? Kena buat table kan? So, buatlah table. Macam mana cikgu cakap tadi? Paksi X dan paksi Y. Y dia adalah 3 sin 2X. Okey. Bilangan berapa kotak kita nak buat ni? Okay, so nak tahu berapa sudut, berapa sudut dalam kotak ni, nak tahu berapa sudut. So, tadi kita dapat 180 ni kan?
180 bahagi 4. So dapat berapa? 180 darjah bagi 4, kita dapat 45 darjah. So satu saiz kelas, satu saiz paksi X tu adalah 45 darjah. Jadi X kosong, lupa pula kosong. Okay, kelas tengok. Kosong 45 darjah, 90 darjah, 135 darjah, 180 darjah, 225 darjah. Tak muat. 270 darjah, 235 darjah, 360 darjah. Ingat rumus ni. Berapa kala dia, sudut kala dia bahagi dengan 4. Nak dapat sudut kala dia 360 bahagi dengan 2. B dia. 360 bagi B. Lepas tu 180 bahagi 4. Dapatlah dia punya nilai dia tu kan. Okey. Kemudian 3 sin 2x. Guna kalkulator. Awak akan dapat kosong. 3 sin 2 45. Kita akan dapat 3 kosong negatif 3 kosong 3 kosong negatif 3 kosong. Siapa yang tak dapat kena buat macam ni. 3 sin 2 kosong. 3 sin 2 45. 3 sin 2 90. 3 sin 135. So dapat negatif 3. Dan seterusnya. So buatlah. Okay, next. Kita tak tulis lagi. Tulis koordinat bagi titik maksimum dan titik minimum. So untuk C, maksimum dia yang mana? Ini nampak? Dia kat atas. So 45 darjah 3. Satu lagi 225 3. Yang ni maksimum. Untuk minimum, titik minimum adalah negatif tu kan. Negatif 135 negatif 3. Satu lagi 235 negatif 3. Nampak? Ada 2 titik. Okey, lakarkan graf. Lakar buat paksi. Okey, tulislah sudut dia berapa. 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 235, 360, X, Y, 3, negatif 3. Plotkan dia. 0, 0, 45, 3, 90, 0. 135 negatif 3, 180 kosong, 225 3, 270 kosong, 235 negatif 3, 360 kosong. So graf awak akan berbentuk okey. So, kalau awak buat pada grid yang betul, graf awak akan lawa sangat. Okey. Okey, sekarang pada paksi yang sama, ni dah selesai. Pada paksi yang sama, lakar graf fungsi bagi y sama dengan negatif 3 sin 2x. So, dia kata negatif 3. Bila negatif 3, graf ini akan, yang negatif 3, graf ini akan pantul ke mana? Bila negatif dia akan pantul. Maksudnya kalau start positif, dia start dari kosong sini. Nilainya maksimum ini, minimum ni. Kalau dia negatif 3, dia terbalik. Dia macam gini. Nampak? Faham? Yang ni untuk yang merah ni adalah y sama dengan negatif 3 sin 2
X. Okey, yang orange tu adalah Y sama dengan 3 sin 2X. Okey, selesai. So, kita pergi ke contoh 14. Nyatakan transformasi bagi graf fungsi Y sama dengan tan X untuk mendapatkan graf bagi setiap yang berikut. Okey, kita sambung contoh 14. Nyatakan transformasi bagi graf fungsi Y sama dengan tan X untuk mendapatkan graf bagi setiap yang berikut. Okey, seterusnya lakarkan kedua-dua graf tersebut untuk julat X di antara 0 dan 2 pi. Okey, sekarang dia suruh awak nyatakan dulu baru lukis. Okey, bila nyatakan dulu baru lukis, kena ni lah apa benda ni, fungsi modulus ni dengan negatifnya kan. Okey, sekarang kita tengok untuk graf fungsi tan ni, satu kala dia sama dengan 180 darjah atau pi radian. Itu satu set, satu kala dia. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita tengok kala dia adalah pi radian ataupun 180 darjah. Okey, kemudian bila dia ada dia modulus dengan negatif tan X. So, kita tengok mula-mula negatif tan X dulu. Kalau Y sama dengan negatif tan X, bermaksud pantulan graf Y sama dengan tan X pada paksi X. Okey, bila negatif, dia start dengan negatif. Okey? Boleh? Okey, bila ada Y sama dengan modulus negatif tan X, pantulan yang negatif tu, pantulan bahagian negatif graf pada paksi X. Dia macam ni. Okey. Okey, ni paksi X dan paksi Y. Okey, kita letak asimtot dia dulu. 1, 2, 3. Awak guna pembaris tau. Awak guna pembaris. 4. Okey, untuk graf tan yang asal, bentuk dia macam mana? Ingat tak? Graf tan asal yang asal. Okey, yang asal Y sama dengan tan X. Okey, graf dia macam ni. Y sama dengan tan X ya. Y sama dengan tan X, graf dia start dengan positif tu tak? Positif. 1, 2, 3 ni sambung Okey. Satu lagi adalah ini. Okey, ini adalah 2 pi. Nampak? Tu graf Y sama dengan tan X. Okey, untuk yang kedua, saya ingat pula dah. Okey, paksi dulu. Guna pembaris jangan ikut cikgu ni.
Okey, sekarang kita nak buat Y sama dengan negatif tan X. Y sama dengan negatif tan X. Okey. Okey, dia punya asimtot dia 1, 2, 3, 4. Okey. Awak buat jarak yang sama besar Okey. Graf dia akan jadi bila negatif bermaksud dia start dari negatif. Bila start dari negatif dia akan jadi macam gini. Okey. Dia start dari negatif. Okey, negatif bawah. Kemudian dia terbalik daripada yang graf tan X. Okey. Dia pantul kan pada paksi X kan. Okey. So, lukisan ni bila dia jadi okey. Y bila ada modulus. Y sama dengan modulus negatif tan X. Nampak? Okey, kita buat paksi dia. So, kecil sikit lah. Asimtot. Garisan-garisan ni semua awak guna pembaris tau. 1, 2, 3, 4. Okey, di mana? Okey, lupa nak tulis. Sini 2 pi, pi. Okey. Okey, so sini 2 pi, pi. Okey. Bila dia ada modulus, dia akan jadi graf yang negatif, bahagian negatif yang bawah ni kan. Ni bawah ni negatif, dia akan jadi positif. Okey. Yang positif kekal positif. Yang negatif yang sini positif. Yang positif kekal positif. Nampak? Okey. Cuba betulkan sikit graf tu. Macam itu. Okey, boleh? Okey, kita try. Okey, next kita tengok solution B. Y sama dengan negatif modulus X pula. Okey, untuk B, Y sama dengan negatif modulus tan X. Bermaksud kita kena cerita dulu apa transformasi dia. Modulus dulu kan. Bila modulus dulu bermaksud kita buat dulu Y sama dengan tan X. Okey. Bila dia modulus dulu bermaksud dia pantul yang negatif pantul pada paksi X. Nampak? Okey. Kemudian Y sama dengan negatif tan X. Baru negatif. Okey, pantul. Bukan pantul. Pantul pada paksi X iaitu bermula dengan negatif. Okey, kita tengok. Okey, ni tadi kita dah lukis Y sama dengan tan X macam ni. Yang ni. Y sama dengan tan X graf asal. Okey, bila ada modulus ni, apa jadi? Ya, yang negatif naik jadi positif. Kita akan dapat macam ni. Satu, 2, 3, 4. Okey, awak kalau boleh sama panjang, sama besar
Okey, kemudian sini pi 2 pi y. Okey. So bila y, ini y sama dengan modulus tan x, yang positif dia kekal positif. Positif. Okey, yang negatif ni asal dia negatif yang ni kan. So naikkan dia. Pantulkan dia jadi positif. Yang positif yang ni, okey. Yang negatif yang last kali ni adalah dia negatif, kita positifkan. Sebab dia modulus. Nampak? Okey, boleh. Okey, kemudian last kali negatif kat luar. Y sama dengan negatif tan x. Okey, negatif kat luar. Kita akan dapat x paksi y. Okey, apa perlu buat? Ya, asimtot 1, 2, 3, 4. Bahagi 4 senang. 4 terus. Okey, hujung ni adalah apa dia? 2 pi, tengah adalah pi. Okey, kemudian grafnya, bila ada negatif kat luar ni, bermaksud dia bermula dengan negatif. So, dia pantul balik semula ke sini. 1, 2, 3, 4. Nampak? Itulah dia. Line tu jangan kena asimtot. Okey. Okey. Dah selesai. Contoh 14.